Bagaimana cikgu-cikgu ingin menggunakan buku Top Class dalam proses PDPC dan juga PDPR? Jom sama-sama kita saksikan. Seperti yang terdapat di dalam kulit buku, cikgu boleh lihat kita ada banyak ciri-ciri istimewa yang cikgu boleh guna sewaktu menjalankan kelas di dalam talian. Buku ini terdiri daripada komponen yang diperlukan oleh cikgu dalam proses pengajaran, jadi ianya mempunyai praktis-praktis yang amat penting dalam silibus KSSM sekarang. Selain daripada itu, buku Top Class ini juga ditulis berdasarkan format pentaksiran baru SPM mulai tahun 2021. Cuba cikgu perhatikan anak panah yang tertera di skrin cikgu. Ini adalah antara ciri-ciri istimewa yang terdapat di dalam buku, jadi cikgu boleh menggunakan kesemua bahan ini di dalam kelas dalam talian. Yang cikgu perlu tahu, buku ini dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu lembaran pentaksiran bilik darjah dan juga praktis berformatkan SPM. Ini pula adalah latihan-latihan yang terdapat di dalam lembaran PBD. Latihan yang kami sediakan di dalam lembaran PBD merangkumi kesemua kemahiran tahu cikgu. Kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, dan aspek seni bahasa atau aspek tata bahasa. Baiklah cikgu, seperti mana yang ditunjukkan di sini, setiap lembaran PBD dimulakan dengan tag buku teks yang menunjukkan halaman muka surat dalam buku teks. Kemudian kita lihat standard pembelajaran dengan deskripsinya yang terkandung dalam latihan juga tertera dengan jelas. Ini memudahkan lagi kerja cikgu untuk mengenal pasti soalan yang sesuai diberikan kepada murid. Cikgu nampak kotak TP ni? Kotak TP ini pula boleh diisikan oleh cikgu dengan hasil penilaian tahap penguasaan kemahiran murid tersebut selepas mereka menyiapkan latihan yang berkenaan. Bagi bahagian kemahiran berdengar dan bertutur, buku ini ada menyediakan audio dalam bentuk kod QR tau. Jadi cikgu ataupun murid hanya perlu mengimbas kod QR yang diberikan dengan menggunakan smartphone anda. Sekarang kami nak mudahkan lagi kerja cikgu semasa mengajar bahagian kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi cikgu boleh muat turun ke semua audio track dan juga teks mendengar dari www.epelangi.com. Macam mana tu? Jom kita tengok. Kami nak ingatkan dekat sini, kalau cikgu yang layar laman web ini untuk kali pertama, cikgu kena sign up dulu tau. Selepas cikgu berjaya masuk ke homepage, cikgu klik saja ke online resources. Dekat situ cikgu boleh nampak senarai online resources yang sedia ada. Jadi cikgu scroll ke bawah untuk mendapatkan online resource bagi Top Class 2021. Klik saja untuk tajuk ini, cikgu akan dapat senarai tajuk buku dalam siri Top Class yang menyediakan online resource. Cikgu pilihlah Top Class Bahasa Melayu, maka semua audio track yang ada dalam buku Top Class Bahasa Melayu dan teks mendengar akan tersenarai. Jika cikgu klik download untuk teks mendengar untuk semua tema dalam buku akan dipaparkan seperti ini. Jadi cikgu boleh muat turun teks mendengar untuk kegunaan cikgu. Senang kan? Seterusnya kita pergi ke bahagian kemahiran membaca pula. Bahagian ini pula terdiri daripada pelbagai jenis latihan yang membolehkan murid memahirkan diri lagi dalam membaca. Standard pembelajaran dan juga deskripsinya juga kotak TP turut diberikan. Beralih kepada kemahiran menulis pula. Sama seperti kemahiran membaca, diberikan kotak SP dan juga TP untuk rujukan cikgu. Bahagian terakhir di dalam lembaran PBD adalah bahagian aspek seni bahasa ataupun tata bahasa. Jenis latihan yang terdapat di dalam aspek seni bahasa merangkumi soalan tentang syair, pantun, prosa klasik, sketsa dan sebagainya. Ianya untuk membantu murid menikmati keindahan bahasa Melayu. Manakala latihan dalam aspek tata bahasa pula terdiri daripada pelbagai jenis soalan bagi membantu murid menguasai bidang tata bahasa. Kedua-dua aspek seni bahasa dan tata bahasa ini turut diberikan dengan kotak SP dan juga kotak TP. Sekarang kita nak lihat seksyen PAK 21. Okey, cikgu nampak tak dua kod QR ini di bahagian lembaran PBD? Nampak je kod QR, cikgu hanya perlu mengambil smartphone cikgu kemudian imbas kod QR yang tertera. Kod QR PAK 21 akan memberikan aktiviti PAK 21 yang ekstra kepada cikgu yang hendak menjalankan aktiviti di dalam kelas. Manakala kod QR online quick quiz pula akan membawa cikgu dan juga murid ke quiz online yang boleh dijawab di atas talian. Nak memudahkan lagi kerja cikgu, kami telah senaraikan semua kedudukan aktiviti PAK 21 dan juga online quick quiz di halaman kandungan. Oh ya, lembaran PBD dalam buku juga tersedia dalam bentuk PDF tau.
tau. Jadi cikgu hanya perlu scan kod QR yang disediakan di halaman kandungan buku. Kemudian cikgu boleh dapatkan PDF file untuk semua lembaran PBD dan juga jawapannya sekali. Dengan adanya PDF file, cikgu boleh menghantar latihan-latihan ini kepada murid semasa pelaksanaan PDPR. Jadi buku ini memang mesra PDPR. Selain itu, buku ini juga menyediakan rekod pencapaian pentaksiran murid di mana ianya disediakan di bahagian depan buku. Ianya merupakan satu rumusan kesemua latihan lembaran PBD yang ada di dalam buku dan disusun mengikut tema, kemahiran dan juga standard pembelajaran dalam setiap lembaran PBD. Jadi cikgu boleh merekod pencapaian murid anda di dalam jadual ini sebelum key in ke dalam komputer. Ini juga memudahkan cikgu untuk mencari latihan TP yang berkenaan dalam buku. Okey cikgu, sekali lagi cikgu nampak tak kod QR di sini. Jadi cikgu scan kod QR ini dengan smartphone anda, kemudian cikgu boleh dapatkan rekod pencapaian pentaksiran murid ini dalam bentuk PDF. Senang je. Selain daripada lembaran PBD, buku ini juga mengandungi latihan yang berformatkan SPM terbaru. Seperti mana yang ditunjukkan di dalam muka surat intro, latihan-latihan berformatkan SPM ini dibahagikan kepada beberapa seksyen mengikut item dalam peperiksaan SPM yang terbaru. Bahagian praktis dibahagikan kepada 5 bab iaitu bab 1, karangan berdasarkan kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan, bab 2, karangan esei, bab 3, sistem dan aplikasi bahasa, bab 4, pemahaman dan bab 5, rumusan. Setiap bab terdapat ciri-ciri istimewa tau cikgu. Jom kita tengok. Untuk setiap bab dalam bahagian praktis akan dimulakan dengan keperluan peperiksaan SPM. Ianya dirumuskan untuk skop soalan dalam peperiksaan SPM yang terkini, keperluan soalan, markah serta cadangan masa untuk menjawab soalan dalam peperiksaan yang sebenar. Selepas itu, kami turut menyediakan panduan menjawab soalan dalam bentuk poin berangka bagi membantu murid menguasai teknik menjawab soalan yang berkenaan. Untuk bab 1 iaitu karangan berdasarkan kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan, buku ini ada menyediakan model karangan supaya murid mendapat idea atau gambaran yang jelas bagaimana untuk menulis karangan dengan berpandukan kepada bahan-bahan rangsangan yang telah dibekalkan di dalam soalan. Bagi buku Top Kelas Bahasa Melayu tingkatan 4, 2 tugasan berpandu akan diberikan kepada murid supaya mereka boleh membuat latihan pengenalan berdasarkan jadual rangka karangan. Ini dapat membantu murid menguasai teknik menjawab soalan secara berpandu. Bukan tu saja, kita ada 5 hingga 6 praktis SPM yang ditulis berdasarkan format SPM yang terbaru telah disediakan. Berkali-kali sudah saya katakan bahawa buku ini memang mengikuti 100% format SPM yang terkini. Cuba cikgu lihat contoh dan juga arahan di dalam praktis SPM kami. Corak soalan dan juga jumlah perkataan yang dikehendaki adalah sama seperti yang ditunjukkan dalam format pentaksiran bahasa Melayu seperti yang ditunjukkan di dalam skrin anda. Jadi memang terbuktilah buku Top Kelas Bahasa Melayu ini memang up to date. Bab 2 karangan AC iaitu bahagian B dalam kertas 1 SPM Bahasa Melayu juga dimulakan dengan jadual keperluan peperiksaan SPM dan diikuti dengan panduan menjawab soalan. 2 set tugasan berpandu turut diberikan selepas panduan menjawab soalan bagi buku Top Kelas Bahasa Melayu tingkatan 4. Selepas itu, bab 2 dibahagikan kepada 11 seksyen. Setiap seksyen terdiri daripada modal karangan untuk sejenis karangan umum dan diikuti dengan 2 soalan berformatkan SPM. Jenis-jenis karangan yang disenaraikan di sini telah disediakan dalam buku Top Kelas Bahasa Melayu. Modal karangan dalam bab 2 ini disertakan dengan perkasa karangan yang merupakan nota ringkas ataupun tip tambahan tentang jenis karangan yang berkenaan. Jadi bagi cikgu yang hendak melaksanakan PDPR, nota-nota ringkas yang diberikan dalam perkasa karangan memang sesuai digunakan dalam PowerPoint presentation yang hendak dipersembahkan sewaktu kelas dalam Google Meet. Seterusnya untuk seksyen entry kata, ianya merupakan senarai perkataan yang sukar yang terdapat di dalam modal karangan. Maknanya ianya mampu membantu murid yang lemah dalam kosakata. Seperti yang disebutkan tadi, selepas modal karangan, 2 soalan karangan yang berformatkan SPM akan diberikan bagi membolehkan murid didedahkan kepada soalan SPM sebenar. Domain pembelajaran bagi setiap soalan turut dilabelkan bagi memudahkan cikgu dan juga murid mengenal pasti domain pembelajaran yang terlibat.
Satu lagi contoh diberikan untuk membuktikan bahawa buku ini mengikuti format SPM yang terkini. Cikgu cuba tengok soalan praktis SPM di bab 2 ini. Corak soalan sama juga dengan corak soalan dalam format pentaksiran itu. Ini memang terbukti bahawa buku ini memang ditulis berdasarkan format SPM yang terkini. Bab 3 Sistem dan Aplikasi Bahasa iaitu bahagian A dalam SPM Kertas 2 juga dimulakan dengan jadual keperluan peperiksaan SPM. Seperti yang ditunjukkan dalam jadual ini, bahagian A Kertas 2 ini terbahagi kepada 5 soalan. Yang pertama, morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard dan peribahasa. Maka bab 3 ini juga terbahagi kepada 5 seksyen dengan tajuk yang berkenaan. Kemudian bab 3 ini akan diakhiri dengan praktis SPM yang ditulis mengikut format pentaksiran bahasa Melayu yang terkini. Seperti mana yang cikgu tahu, soalan 5 dalam bahagian A kertas 2 ialah soalan tentang peribahasa. Maka bagi membantu murid-murid memahirkan diri dalam aspek peribahasa, buku ini menyediakan nota bonus tentang peribahasa yang menyenaraikan pelbagai jenis peribahasa seperti simpulan bahasa, bidalan, pepatah, perumpamaan dan kata-kata hikmat. Apa yang bagus sangat tentang nota peribahasa ni adalah ianya juga termasuk peribahasa yang telah digunakan dalam buku teks terbaru. Bab 4 pemahaman pula terdiri daripada latihan bagi bahagian B kertas 2 dalam SPM Bahasa Melayu. Sama seperti bab lain, bab ini juga dimulakan dengan jadual keperluan peperiksaan SPM dan diikuti dengan panduan umum tentang bahagian pemahaman ini. Selepas itu, kami ada sertakan juga panduan untuk menjawab ketiga-tiga jenis soalan pemahaman. Panduan ini amat sesuai dijadikan rujukan kepada murid bagi menghadapi format SPM yang terkini. Jadi cikgu boleh gunakan nota-nota dalam panduan ini dalam proses PDPC dan juga PDPR. Selain daripada itu juga, 4 hingga 5 soalan praktis SPM yang ditulis berdasarkan format SPM terbaru akan diberikan. Oleh kerana soalan kedua dan soalan terakhir dalam bahagian pemahaman ini merupakan soalan tentang petikan sastra dan juga novel, maka kami sediakan juga nota bahan Komsas bagi bahagian antologi dan novel dalam bentuk kod QR. Nota-nota tersebut dapat membantu murid memahami dan menjawab soalan-soalan yang berkenaan. Bahagian terakhir adalah bab 5, rumusan, bahagian C dalam kertas 2 SPM Bahasa Melayu. Bab ini juga dimulakan dengan jadual keperluan peperiksaan SPM diikuti dengan panduan menjawab. Selepas itu, satu rumusan cemerlang diberikan sebagai contoh untuk rujukan kepada murid. Bagi buku Top Kelas Bahasa Melayu tingkatan 4, 2 tugasan berpandu akan diberikan bagi membolehkan murid membuat latihan secara berpandu. Kemudian, 4 hingga 5 soalan praktis SPM yang ditulis berdasarkan format akan diberikan. Sekarang cikgu perhatikan skrin cikgu. Ini adalah contoh format pentaksiran SPM Bahasa Melayu. Soalan diberikan satu petikan dan satu bahan rangsangan seperti bahan grafik, sajak atau sebagainya, dan jumlah perkataan rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Yang ini pula adalah contoh daripada praktis SPM kami. Kami juga memberikan satu petikan, satu bahan grafik dan cara pengolahan soalan yang sama. Jumlah perkataan rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan juga. Buku ini juga menyediakan satu set SPM pentaksiran akhir tahun di bahagian akhir buku. Cikgu ada nampak tak kod QR yang terletak di heading ni? Jadi cikgu scan je kod QR ini, maka cikgu boleh dapatkan PDF file bagi pentaksiran akhir tahun. Jawapan untuk praktis SPM ada tersedia di dalam buku itu sendiri, manakala untuk lembaran PBD, jawapan disediakan dalam bentuk kod QR yang terletak di halaman kandungan buku. Nak senangkan lagi kerja cikgu, kita dah sediakan modul literasi civic mengikut nilai teras pendidikan civic sekolah menengah. Jadi cikgu boleh menggunakan aktiviti yang sesuai untuk dilaksanakan di dalam bilik darjah. Cikgu perlu scan kod QR, kemudian muat turun modul literasi civic ini untuk kegunaan cikgu. Untuk pelaksanaan PDPR, cikgu boleh imbas dengan menggunakan scan machine ataupun menggunakan aplikasi seperti Cam Scanner yang ada di dalam phone cikgu untuk mendapatkan dokumen PDF bagi muka surat yang diperlukan. Sebelum berakhir, kami ada tips untuk cikgu. Untuk pelaksanaan PDPR, cikgu boleh masukkan audio track yang cikgu dah download ke dalam slides PowerPoint presentation tau cikgu. Caranya macam ni. Ikut step by step ya.